Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya ingin meneruskan komen saya berkaitan dengan rombakan kabinet yang berlangsung pada pagi tadi. Saya tidak ingin komen tentang polisi, tentang dasar, tentang uh, tugas-tugas kementerian dan sebagainya, tetapi saya nak komen sebagai rakyat Marhain yang sayangkan kerajaan perpaduan dan kabinet ini. Dan saya sangat gembira dan sangat bersyukur di atas kejayaan kerajaan perpaduan selama setahun ini, mencapai berbagai-bagai kejayaan yang sukar dicapai oleh kerajaan sebelum ini. Antaranya kejayaan menurunkan inflasi sehingga di bawah 2%, kejayaan menambah pelabur asing, menanam modal, kejayaan dengan polisi-polisi membantu rakyat dan berbagai-bagai lagi polisi-polisi yang baik, komitmen mencegah rasuah, tata kelola yang baik, good governance dan sebagainya. Tetapi saya ingin komen sebagai seorang rakyat Marhain yang melihat bahawa kerajaan ini perlu dipertahankan dari segi politik, dari segi gerak kerja asas ini. Sebab itu saya sering menyasarkan ataupun sering memperkatakan tentang kepentingan tiga kementerian, iaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi, sekarang ini dah dipecahkan jadi digital dan komunikasi, Kementerian Agama dan sebagainya. Dan saya mengharapkan perombakan kabinet pada hari ini dapat menambahkan lagi keberkesanan kementerian-kementerian yang saya sebutkan tadi, walaupun tidak ada perubahan dari segi menterinya. Cuma Kementerian Komunikasi dan Digital itu dipecahkan. Kementerian Dalam Negeri masih menteri yang sama. Selepas itu ada sedikit penambahan di Kementerian Agama ataupun menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama, di mana Profesor Senator Profesor Dr. Zulkifli Hasan dilantik menjadi timbalan menteri. Jadi kita mengharapkan selepas ini ketiga-tiga kementerian ini, Kementerian Dalam Negeri lebih bertindak tegas dengan apa juga perkara yang berkaitan dengan hasutan, berkaitan dengan pembohongan, isu 3R, kena bertindak tegas, ambil tindakan siasat, bukan sekadar siasat, hukum mereka yang melakukan fitnah ini. Kementerian Komunikasi mestilah lebih agresif dalam mempertahankan serangan-serangan daripada musuh, serangan-serangan media sosial dan sebagainya. Selain daripada itu, selain daripada bertahan, kita juga tahu bahawa salah satu daripada metod untuk kita bertahan ialah kita menyerang. Jadi nampak kurangnya kita menyerang musuh yang saban hari menghentam kita, menumbuk kita, sepak kita, menyerang kita, kita tidak menyerang balas. Begitu juga dengan Kementerian Agama yang saya kira gagal memainkan peranan sebagai benteng untuk menjawab segala isu-isu yang berkaitan dengan agama. Tuduhan munafik, tuduhan kafir, tuduhan berbagai-bagai tuduhan yang dikenakan kepada kerajaan, kepada Datuk Seri Anwar, tuduhan Anwar liberal, Anwar plural dan berbagai-bagai tuduhan yang saya nampak tidak berjaya dijawab dengan baik dan kadang-kadang tak jawab langsung. Itu sebab saya beritahu tadi bahawa kita bukan saja pertahan tetapi kita mesti menyerang. Itu sebab bagi saya perlantikan Profesor Dr. Zulkifli Hasan ini saya kira mungkin dan kita mengharapkan dapat mengefektifkan lagi Kementerian Agama dalam soal menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diwujudkan ataupun naratif negatif yang diwujudkan oleh pihak-pihak yang sentiasa cemburu, pihak-pihak yang sentiasa ingin memburukkan persepsi ataupun ingin memburukkan kerajaan, memburukkan sosok tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Selain daripada itu, saya juga ingin mencadangkan, sebenarnya saya mengulangkan apa yang pernah saya cadangkan sebelum ini. Iaitu tuan-tuan, ini cadangan kepada rakyat Marhain tuan-tuan.
kita mesti memastikan semua mereka-mereka yang masuk TV, yang dipanggil untuk berceramah, dipanggil untuk bersiaran dalam TV ataupun menyampaikan kuliah-kuliah, ceramah-ceramah agama, menyampaikan motivasi di semua jabatan kerajaan, mestilah dipastikan mereka yang membawa aspirasi kerajaan. Membawa aspirasi kerajaan of the day, government of the day. Sebab kita lihat masih ramai lagi mereka-mereka yang menentang kerajaan secara terbuka, masih lagi dipanggil mengisi slot-slot di dalam TV kerajaan, TV JAKIM, TV Hijrah, TV RTM dan sebagainya. Itu juga dengan TV-TV swasta. Begitu juga di jabatan-jabatan, moderator-moderator, penceramah, panelis, mereka-mereka yang mengisi program bengkel dan sebagainya, masih lagi ramai mereka-mereka yang kita semua kenal. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah disifatkan sebagai murabbi, disifatkan sebagai pembimbing yang bukan kecil-kecil anak, tuan-tuan, yang menjadi murid mereka di kementerian dan sebagainya. Jadi sampai masanya untuk kita bertegas, memberikan perkeliling ataupun memberikan memo bahawa inilah senarai list mereka-mereka yang boleh dipanggil untuk menyampaikan kuliah ke, menyampaikan motivasi ke, ceramah agama ke, kuliah duha ke, kuliah zuhur, kuliah asar, taklim, tazkirah dan sebagainya. Itu juga di dalam TV. Kita sebenarnya membazirkan masa apabila kita tidak menggerumkan ustaz-ustaz kita, menggerumkan pakar-pakar motivasi kita yang bersama dengan aspirasi kerajaan perpaduan. Kita tidak popularkan mereka. Kita tak gerumkan mereka supaya menjadi murabbi. Moderator-moderator, pengurusi-pengurusi majlis ke apa semua dalam TV dan sebagainya, masih lagi kita tidak ketengahkan orang-orang kita. Bukan kita tidak ramai ustaz-ustaz. Di dalam PKR ramai ustaz, dalam amanah ramai ustaz. Kita boleh bariskan ustaz-ustaz di setiap negeri, di Perlis ustaz. Abu Usman, Ustaz Zulkarnain Abidin, Ustaz Musa Muhammad di Melaka, Dr. Badrul Amin, Ustaz Asri di wilayah. Ramai lagi ustaz-ustaz. Ustaz Azam Razak di Johor kan, di Negeri Sembilan. Ramai ustaz-ustaz kita. Ustaz Setiausaha Politik, Menteri Besar Negeri Sembilan. Ramai lagi ustaz-ustaz kita. Tapi mengapa kita masih lagi tidak memberikan peluang kepada ustaz-ustaz kita? Sekadar menyebut nama lah tadi, ramai lagi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sebutkan nama. Mengapa kita tidak memberikan peluang kepada ustaz-ustaz kita ini untuk membimbing rakyat kita, jabatan-jabatan, siaran dalam TV dan sebagainya? Apakah kita memandang remeh perkara itu, tuan-tuan? Mereka yang menjadi murabbi di kementerian dan sebagainya ini, mereka menjadi pakar rujuk kepada semua orang, perkara kerajaan dan sebagainya. Mereka akan kalau mereka menyokong PN, dah tentulah mereka akan, ataupun anak-anak murid dia akan ikut maha guru dia. Jadi mengapa kita memandang remeh perkara ini? Dan saya kira kita perlu bermula daripada sekarang, mana-mana kementerian dan sebagainya perlu melihat perkara ini dengan serius. Setiausaha politik, setiausaha akhbar, kena berperanan supaya akhirnya kita dapat membentuk suatu pasukan, membentuk murabbi-murabbi kita menjadi mereka yang mampu untuk memberikan pencerahan di kementerian-kementerian, di jabatan-jabatan, kepada seluruh rakyat dalam TV dan sebagainya, di media sosial dan sebagainya. Kita kena perkuatkan JCOM-nya dan berbagai-bagai lagi jabatan-jabatan. Kita kena membentuk cyber trooper-nya dan sebagainya. Yang ini lahir daripada hati nurani saya sebagai rakyat Marahain yang sayangkan kerajaan perpaduan ini. Jangan kita syok sendiri, kita rasa kita hebat, kita dah buat bermacam-macam. Sedangkan ada orang menjadi ibarat anai-anai yang sedang menggigit sedikit demi sedikit kepercayaan dan juga sokongan orang-orang Melayu khususnya kepada kerajaan. Sedikit demi sedikit dia gigit,
kita bimbang, PRU ke-16 kita syok sendiri, kita hebat dan sebagainya, dengan ekonomi yang baik, dengan bantuan yang banyak dan sebagainya. Tetapi orang masih lagi melihat bahawa kerajaan ini kerajaan anti-Islam, kerajaan ini kerajaan anti-Melayu, kerajaan ini kerajaan liberal, kerajaan ini kerajaan plural, kerajaan ini kerajaan yang suka kepada LGBT, hanya kerana mereka termakan dengan fitnah dan juga dengan naratif negatif yang dibawa oleh mereka-mereka yang sentiasa inginkan kerajaan ini jatuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.